Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Pada kali ini kita akan masuk dalam bab baru iaitu bab 4 pembiakan. Jadi untuk subtopik yang pertama iaitu subtopik 4.1 kita akan tengok apa itu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Katakanlah satu hari nanti kamu bangun daripada tidur dan kamu dapati tak ada orang dekat sekeliling kamu. Bila keluar rumah tak ada orang. Dekat sekolah tak ada orang. Semua tempat tak ada orang. Kamu satu-satunya manusia yang ada pada ketika itu. Apa yang kamu akan buat? Adakah kamu rasa sedih? Atau rasa happy boleh buat apa saja yang kamu suka? Ataupun rasa sunyi? Okey, untuk apa yang cikgu tanya ni berkait rapat dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu Allah tak jadi. Baru nak buat shock sikit. Okey. Iaitu pembiakan. Tajuk pembiakan. Pembiakan. Bab 4. Yang mana bab ni yang paling ditunggu-tunggu, yang paling orang kata, ada orang kata susah, ada orang kata menarik, ada orang kata memang ditunggu-tunggulah. Jadi inilah bab yang seterusnya iaitu bab 4. Tajuknya pembiakan. Kita akan pergi pada subtopik 4.1 iaitu pembiakan seks dan aseks. Kita tengok sumber bunda kat sini. Dalam perbincangan pada kali ini, kita akan tengok yang pertama, apa perbandingan dan perbezaan antara pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Haiwan tu merangkumi manusia jugalah. Haiwan, manusia dan tumbuhan. Yang kedua, kita nak buat pertimbangan dan penilaian menggunakan akal kita mengenai kepentingan pembiakan. Kenapa penting sangat pembiakan ni? Dan yang ketiga ialah kita untuk mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Jadi kita nak mensyukuri apa yang nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, dah ready semua? Okay, yang pertama ialah apakah maksud pembiakan? Okay, cuba baca seorang yang kat depan cikgu tu. Okey. Kononnya lah dengar kan? Proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Kata kunci dia ialah hasilkan individu baharu. Daripada siapa? Daripada organisma yang hidup. Kalau yang dah mati boleh tak hasilkan? Mestilah tak boleh sebab dah mati kan? Okey, so ini ialah maksud pembiakan. Dalam pembiakan kita ada dua jenis pembiakan. Yang satu ialah pembiakan seks, yang kedua ialah pembiakan aseks. Tak nampak cikgu ni. Okey, untuk pembiakan seks dia melibatkan sel pembiakan. Kita dah belajarkan dalam bab 2 apa itu sel. Jadi untuk pembiakan seks dia perlukan sel pembiakan. Apa tu sel pembiakan? Nanti kita akan belajar. Berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi macam yang contoh cikgu bagi, mamalia, burung, ikan reptilia dan amfibia serta tumbuhan berbunga. Seterusnya untuk aseks, dia tidak melibatkan sebarang sel pembiakan dan dia berlaku kepada tumbuhan seperti yang cikgu nyatakan dan juga organisma ringkas macam mikroorganisma seperti amoeba, hydra dan paramecium. Okay, jadi boleh tengok ya perbezaan dia, ada sel pembiakan ke tak ada sel pembiakan. Kita akan pergi satu persatu untuk pembiakan seks. Okey. Cikgu saja letak cupcake dua ni kan, pink dengan biru untuk kamu bezakan kedua-duanya. Pembiakan seks melibatkan dua induk. Maksudnya ada dua individu atau ada dua ekor atau ada dua macam ni nak cakap tahu, ada dua individu lah macam tu, ada dua individu. Satu ialah induk betina, yang satu lagi ialah induk jantan. Induk betina ni ialah yang bawa sel pembiakan yang dinamakan ovum. Itu ialah sel pembiakan betina. Okay, ovum ni dikeluarkan daripada mana? Daripada ovari. Ovari ni kat mana cikgu? Yang ni ialah sistem pembiakan perempuan ataupun betina. Okay, yang kedua ialah induk jantan. Induk jantan bawa sel pembiakan jantan iaitu sperma. Sperma ni pula dekat mana? Dari mana? Daripada testis. Okay, yang ni kita akan belajar dalam subtopik seterusnya untuk daripada mana ni kan struktur dia. Proses pembentukan generasi baru. Apakah yang menyebabkan terbentuknya bayi ataupun organisma baru dalam ibu yang mengandung ataupun individu yang hamil? Jadi semuanya sebab proses yang pertama berlaku ialah persenyawaan. Jadi bila kita sebut tentang persenyawaan, sebenarnya ada dua jenis persenyawaan. Tengok ya. Persenyawaan ada dua jenis. Yang pertama ialah persenyawaan dalam, yang kedua ialah persenyawaan luar.
Jadi kita tengok perbandingan antara kedua-duanya. Yang pertama, persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantun dengan nukleus gamet betina di dalam induk betina. Dalam induk betina. Kalau yang kedua, persenyawaan luar, dia berlaku macam mana? Dia berlaku nukleus gamet jantan ni dengan nukleus gamet betina, dia bercantum tapi di luar badan betina. Untuk tempat berlaku percantuman, macam kamu tengok tadi, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam induk betina. Yang macam tadi lah. Yang kedua, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Jadi persenyawaan berlaku di dalam air. Maksudnya di luar daripada badan betina tersebut. Proses yang berlaku untuk persenyawaan dalam ialah melalui persetubuhan, iaitu gamet jantan bercantum dengan gamet betina dan membentuk zygote. Zygote ni ialah nama bila terbentuknya sel yang baru bila bercantum antara sperma dengan ovum. Kalau persenyawaan luar pula, bila gamet jantan berenang menuju ke arah gamet betina dan bercantum. Dekat mana? Tadi kan kita dah cakap dekat, contoh dalam air, dekat luar badan induk betina. Ini adalah contoh dia. Persenyawaan dalam, contoh percantuman antara sperma dengan ovum. Okey, yang ni kamu akan belajar dalam topik subtopik persenyawaan. Okey, dia akan bertemu dekat tube falopio dan bercantum, dan apabila berlaku dekat tube falopio ini ialah organ pembiakan perempuan, dan dia bila dia bercantum maka akan berlakulah persenyawaan dalam bila nukleus antara sperma dan nukleus antara ovum dengan sperma tadi bercantum. Yang persenyawaan luar pula ialah bila sel pembiakan betina, iaitu daripada ikan betina, dikeluarkan, dan sel pembiakan jantan, iaitu daripada ikan jantan, dikeluarkan dan dia bercantum dekat luar daripada badan induk betina. Maka berlakulah persenyawaan luar. Boleh faham semua? Okey. Pembiakan seks kita ada dua saja, iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Tapi dia kedua-duanya melibatkan sel pembiakan bagi perempuan dan sel pembiakan bagi lelaki. Sekarang kita nak tengok pembiakan aseks. Bila kita sebut tentang aseks, maksudnya no sel pembiakan. Ni means no, tak ada sel pembiakan. Okey, penghasilan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Kan dah cakap tadi. Okey, yang ni ialah bakteria. Gambar bakteria. Dia tak memerlukan individu lain untuk dia menghasilkan anak. Jadi dia tak perlu, dia ada satu je pun dah cukup. Dia boleh buat banyak-banyak. Lepas tu dia macam jadi dia boleh multiply itself to many things, to many individual tanpa memerlukan pasangan. Jadi berlaku pada organisma ringkas dan ia ialah hanya satu induk saja yang terlibat dan tidak berlaku persenyawaan, dan individu baru ni ialah secara genetik dia sama dengan induk yang atas dia tadi. So maksudnya mak dia ni sama macam anak dia, sebiji, tak ada variasi, tak ada perbezaan. Jadi nampak sama saja. Dalam pembiakan aseks kita ada 5 pembiakan aseks. So apa itu pembiakan aseks? Yang pertama ialah belahan dia-dua. Maksudnya ada dua kan. Belahan dia-dua. Pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Jangan risau, kita akan tengok satu persatu. Untuk yang pertama sekali, pembiakan aseks. Yang pertama ialah belahan dia-dua. Ingat kata kunci dia lah dua. Jadi bila kata dua, maksudnya dibahagikan satu sel induk kepada 2 sel anak. Contoh kita ada parent cell. Yang ni sel induk dia. Sel induk dia pertama sekali dia akan bahagikan nukleus dia. Bila dia bahagikan nukleus dia, sitoplasma ni yang dekat dalam ni pun akan terbahagi juga, dan akhirnya akan menghasilkan 2 daughter cell. 2 induk yang baharu, 2 anak yang baharu. Nampak sama tak dengan parent dia? Sama, sebiji, tak ada variasi. Contoh organisma yang lain seperti paramecium dan juga bakteria yang tadi macam masa awal tadi kan cikgu tunjuk ini. Ni bakteria. Ini contoh untuk menggunakan belahan dia dua. Yang kedua ialah pertunasan. Pernah dengar tak pertunasan? Tunas. Okey, tunas ni macam mana? Kita tengok satu persatu. Proses pembentukan tunas pada bahagian badan organisma. Tunas ni mulanya satu struktur berkembang, lepas tu diputus, jadilah individu yang baru. Sebelum kamu tengok proses dia kat sebelah, dah tengok lah kan? Tunas ni apa benda sebenarnya cikgu? Tunas ni ialah bahagian tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh pada batang. Contohnya ialah hydra. Hydra ni, dia ada tunas dekat sini tau. Bila tunas ni berkembang, dia jadi semakin besar. Lepas tu dia makin besar dan dia terputus. Bila dia dah putus, maka jadilah yang ni ialah new hydra, anak yang barulah. Jadi dia sebenarnya sama je macam induk
mak dia tu sendiri. Contoh yang lain ialah yeast. Yeast ni kita guna dalam nak buat roti. So yeast ni berkembang secara banyak pun melalui pertunasan. Yang ketiga ialah penjanaan semula. Penjanaan semula ni kita boleh tengok pada contoh cacing pipih. Berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Contoh kan, cacing pipih ni, kalau kepala dia, kepala dia ni, bahagian kepala dia saja, bila dah terputus, badan dia terputus, ekor dia terputus, setiap terputus ni, fragmen yang terputus ni boleh menghasilkan fragmen yang sama macam induk dia sendiri. Dia tak perlu ada dua cacing pipih. Dia satu cacing pipih pun dah boleh buat berapa ni? 3. Ada 3. Contoh ni contoh lah ya, cacing pipih. Jadi dia akan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Selain daripada cacing pipih ni, kita ada contoh tapak Sulaiman, planaria dan spirogyra yang menggunakan penjanaan semula. Okey, fragmen tu ialah bahagian daripada sesuatu. Contoh badan ni lah bahagian dia. Okey. Seterusnya yang keempat ialah pembentukan spora. Pembentukan spora ni ialah, ingat, kulat. Spora di dalam sporangium. Setelah sporangium pecah, spora yang halus ringan disebarkan oleh angin sampai di tempat yang lembap, maka spora tu akan tumbuh jadi tumbuhan yang baru. Contoh kita tengok kan, dekat kulat. Kenapa kulat ni bila dia tumbuh, dia bukan satu tempat, dia macam tempat. Tepi-tepi, kat sana, kat sini kan. Boleh dikatakan macam menyeluruh lah ataupun bertebaran dekat atas kroti tersebut. Kenapa? Kita tengok pada struktur yang ada pada sini. Yang ni ialah sporangium. Sporangium ni, bila dia dah matang, dia pecah, maka dia akan keluarkan spora. Dan spora ni, bila dia dah terkeluar, dia akan jatuh dekat tempat-tempat yang dekat sekitar dia, ataupun di tempat-tempat yang ikut angin tu ke mana, ataupun ikut dia secara macam macam bila pecah dia pun jatuh. So dekat tempat yang dia jatuh tu, kalau tempat tu lembap, suhu yang sesuai, dia akan tumbuh tumbuhan yang baru. Bukan tumbuhan yang baru, maksud cikgu kulat yang baru. Yang tu lah. Contoh yang lain seperti alga, paku pakis dan bakteria. Spora ni ialah biji-biji sel yang menjadi benih bagi tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, yang terakhir ialah tumbuhan vegetatif. Pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni apa? Ingat, kalau kata kunci bagi vegetatif ni ialah ada sebahagian daripada sayur-sayuran menggunakan pembiakan vegetatif. Daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Bunga tak termasuk ya. Contoh bahagian vegetatif ni ialah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Yang ni kita tengok ni ialah contoh untuk daun. Jadi daun ni, bryophyllum ni, kita boleh tengok ada daun yang baru tumbuh dekat daun juga. Okey, contoh kalau dalam bahasa Melayu kan kita tengok tumbuhan yang sama ialah tumbuhan macam daun setawar. Okey, tumbuhan yang lain pula vegetatif secara akar. Yang ni ubi kledek. Yang ni secara akar juga, lobak merah. Tengok akar ni. Okey. Lepas tu bahagian vegetatif bawang terubah suai atau berbawang ni melalui cikgu cakap ni. Ni melalui berbawang. Ni melalui berbawang. Dan yang ni ialah secara batang halim, ubi kentang, cara batang dia. Dan ini ialah vegetatif, yang ni sama macam tadi cikgu cakap tadi, setawar. Dan yang terakhir ialah pembiakan vegetatif secara ini ialah batang rayap, yang mana kita tengok rumput dan juga strawberry. Batang rayap ni macam ni, dia punya batang tu dia macam, dia horizontally, dia macam mendata ke arah tepi macam ni. Okey, ni ialah batang rayap. Dan jadi ada 5 cara pembiakan assex. Ni secara ulang kaji kita akan tengok satu persatu belahan dia 2, iaitu amoeba tadi yang dibelah jadi 2. Yang kedua ialah pembentukan spora, yang terbaru yang cikgu sebut tentang kulat tadi. Yang ketiga ialah penjanaan semula. Yang ni yang cikgu bagi contoh cacing pipih tadi. Yang ni ialah tapak Sulaiman, betul juga sama. Dan pembiakan vegetatif yang ada macam-macam jenis, secara batang rayap, secara akar, secara daun dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah pertunasan. Pertunasan ni sama ada yeast ataupun hydra. Ini ialah 5 cara untuk pembiakan assex. Dia perlu tak sel pembiakan? Tak perlu. Dia perlu ada diri dia sendiri je. Lepas tu dia boleh ada anak sendiri. Macam tu. Seterusnya, apakah kepentingan pembiakan?
kepentingan pembiakan ni sebenarnya kamu dah tahu dah sebenarnya. Cikgu just nak kongsi je. Yang pertama sekali, bila ada pembiakan, kita akan meningkatkan jumlah individu pada sama spesies yang sama. Contoh, kalau ada pembiakan, lahirlah individu yang baru, lahirlah orang yang baru. Jadi bertambahlah individu dalam spesies tersebut. Yang kedua ialah dapat passing the genetics to the new generation. Maksudnya maklumat genetik yang ada daripada nenek moyang kita, apabila berlaku pembiakan, maka akan diturunkan kepada generasi yang seterusnya. Macam itulah. Okey, yang tak ada dalam ni ialah contoh, kita nak mengelakkan daripada kepupusan. Pernah dengar tak haiwan yang pupus? Okey, haiwan yang pupus sebab tak banyak berlaku pembiakan. Kenapa? Sebab jumlah bilangannya sedikit. Jadi dengan adanya pembiakan, maka akan meningkatkan jumlah individu spesies tersebut, dalam masa yang sama mengelakkan daripada kepupusan. Okey. Dan yang last sekali ialah kita perlu mensyukuri kebolehan membiak. Jadi individu ni ada kebolehan membiak. Okey, apa yang cikgu nak bawa dekat sini ni berdasarkan buku teks dan juga isu semasa. Kes buang bayi, pernah dengar tak buang bayi? Okey, kes buang bayi ni banyak berlaku. Kenapa orang tak nak bayi tersebut? Macam-macam. Yang pertama mungkin disebabkan oleh berlakunya hubungan persetubuhan di luar nikah. Dia tak menikah, tapi berlakunya persetubuhan dan menyebabkan ada anak. Lepas tu anak tu dia tak boleh nak jaga, so dia buang. Adakah benda tu boleh? Boleh ke buang anak? Tak boleh. Boleh dikira, kalau anak tu mati, boleh dikira macam perkara yang boleh dibawa ke mahkamah tau. Jadi kes buang bayi ni meningkat. Dia perbuatan yang sangat ni macam nak cakap betapa kejam kan. Jadi typo pula. Sangat kejam. Jadi tak patut berlaku dekat negara kita. Kenapa pentingnya ada pembiakan tadi? Cikgu dah cakap, dia ialah penyambung warisan. Dia ialah penyambung generasi spesies manusia pada hari ini untuk masa yang akan datang. Okey? Jadi kalau kamu ada terbaca isu-isu seperti kes buang bayi macam ni, kita ambil pengajaran. Jaga diri kita. Jangan berkawan secara bebas sangat. Boleh sentuh itu, sentuh ini. No. Jaga diri elok-elok. Dan kita bersama-samalah untuk menghindari daripada berlakunya perkara yang tidak sepatutnya. Macam menyebabkan kes pembuangan bayi kan. Okey, adakah kamu sudah faham setiap isi kandungan tadi? Yang pertama kita tengok macam mana perbandingan antara pembiakan seks dan aseks. Seks ialah pembiakan yang melibatkan pembiakan yang melibatkan sel pembiakan. Kalau aseks, means no. No sel pembiakan diperlukan. Jadi tak perlu sel pembiakan dalam pembiakan aseks. Tapi manusia ada tak pembiakan seks? Tak ada. Okey. Manusia ada pembiakan seks saja. Okey, yang kedua ialah membuat pertimbangan menggunakan akal tentang kepentingan pembiakan tadi. Apa kepentingan dia tadi? Untuk menambahkan jumlah individu, mengelakkan kepupusan. Okey, yang ketiga, mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zurat sebagai kurniaan Tuhan. Jadi bila kamu dah belajar bab ni, kamu dah boleh fikir sendiri mana baik mana buruk. Jadi kes buang bayi tadi tu elok ke tak? Tak elok kan? Jadi kena hindarkan diri daripada terjerumus ke arah sana. Okey? So itu saja. Apa-apa soalan boleh tanya pada cikgu dekat ruangan komen, dan kita akan sambung pada subtopik yang seterusnya.